Ops kesan untuk bantras kaki ponteng puasa dipergiat pihak berkuasa agama Johor. Perinciannya bersama Erwin Zaid. Ya, pelaksanaan Ops kesan bermula 10 pagi setiap hari sepanjang Ramadan. Fokus tertumpu di 8 lokasi tumpuan geng plastik hitam. Tahun lepas, 110 individu ditangkap disebabkan kesalahan berkenaan. Kebanyakannya di Johor Bahru. Antara alasan diberi termasuk tidak bangun sahur dan penat bekerja. Telah pun dipanggil untuk sesi kaunseling dan sebahagian daripada mereka memang pembuktian yang lengkap diperolehi, dikemukakan ke pendakwaan. Mana-mana sebahagian lagi yang tak dapat dibuktikan dengan pembuktian, kita berikan dengan kaunseling dan juga amaran supaya tidak berulang pada tahun ini. Individu yang terbukti bersalah boleh didenda dan dipenjara. Program keusahawanan dilaksana Risda berjaya bantu banyak pesertanya. Jana pendapatan 5 angka sebulan. Mereka terlibat dalam pelbagai bidang perniagaan termasuk makanan ringan dan kraf tangan. Pencapaian diperoleh hasil bimbingan berterusan kepada usahawan bukan hanya pada peringkat awal pelibatan mereka. Jadi kita memang konsep continuous engagement tu kita perkekalkan. Jadi pegawai-pegawai kita di peringkat daerah ni akan terus pergi memantau usahawan-usahawan kita supaya mereka tak terkeluar daripada landasan nak berjaya ni, takut dia jadi gagal. Antara inisiatif yang berjaya hasilkan impak ketara ialah program Groom Big. Syukur Alhamdulillah bagi kejayaan bagi setakat program usahawan ini, kita di pihak Risda Negeri Johor dapat melahirkan peserta-peserta yang pendapatannya lebih daripada yang RM10,000 sebulan ke arah kepada program yang dipanggil Groom Big. Di Johor saja kira-kira 30 orang usahawan Groom Big berjaya dilahirkan sehingga kini. Bagi menjayakan tahun melawat Johor 2026, Tourism Johor tingkatkan kerjasama strategik bersama media. Tumpuan terarah kepada usaha mempromosi keistimewaan produk pelancongan negeri ini, juga kualiti perkhidmatan yang disedia. Kita juga harus memperkasakan kita punya infra, kita punya services pun kena orang cakap kena ditingkatkan. Dikhawatiri kalau benda-benda ini kita tidak jaga dengan elok dan baik, kita khawatir mungkin pelancong akan datang tapi hanya sekali saja. Pelbagai gerak kerja telah dilaksana termasuk menganjurkan program pelancongan membabitkan ahli kelab media Johor KMJ. Pengalaman diperoleh dapat disebar luas untuk tarik kehadiran orang ramai melancong ke negeri ini. Dan juga sempena Tahun Lawat Johor 2026, Kelab Media Johor terpanggil untuk bersama-sama mempromosi bersama Tourism Johor mempromosi pulau-pulau yang ada di Johor. Ya, betul. Actually bagus trip ni sebab kita sebagai media kita selalu buat story tourism, pelancongan semua, then kita tak dapat bayang pulau dia macam mana. So at least kita datang, kita tahulah actually pulau ni ada coral. So at least kita buat story pun convincing lah. So banyak pengalaman yang saya timba. Cuma saya sebagai fotografer, peluang ini pada saya cukup besar. Bukan saja sebagai fotografer untuk di darat, tapi untuk laut. Itu satu cabaran pada saya. Sekian paparan berita dari Johor, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Erwin. Seorang ibu berusia 32 tahun ditahan selepas disyaki membunuh bayi lelaki berusia setahun 6 bulan di Pasir Gudang, Johor Bahru tengah hari semalam. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata, tangkapan dibuat sejurus laporan berhubung kejadian diterima. Suspek turut didapati bertindak menghantar gambar anaknya yang berlumuran darah di bahagian leher menerusi aplikasi WhatsApp ke telefon bimbit milik suaminya. Sebilah pisau yang dipercayai digunakan untuk mengelar mangsa dirampas di lokasi kejadian. Mayat bayi dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru untuk dibedah siasat. Permohonan reman terhadap suspek akan dibuat hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan pihak polis.
Seorang wanita berumur 40 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah bilik hotel di Johor Bahru 3.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat memaklumkan kematian wanita itu disahkan penolong pegawai perubatan Hospital Sultanah Aminah HSA. Siasatan awal polis mendapati tiada sebarang unsur jenayah atau unsur pergelutan berlaku di dalam bilik hotel tersebut. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik HSA untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Asri Jamalin di talian 014 627 0324. 5 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan berhubung penemuan mayat seorang lelaki dengan luka tetakan di badan di Taman Rinting, Masai, Johor Bahru pagi semalam. Ketua Polis Johor berkata, kesebuah suspek berumur antara 35 hingga 48 tahun ditahan di lokasi berasingan di sekitar Johor Bahru selepas laporan berhubung penemuan mayat itu diterima. Mereka yang ditahan dipercayai rakan mangsa yang berusia 61 tahun. Semakan rekod lampau turut mendapati kesemua tangkapan mempunyai pelbagai rekod kesalahan jenayah dan dadah. Pihak polis merampas beberapa barangan milik mangsa dan sampel pengesanan di lokasi kejadian untuk siasatan lanjut. Permohonan reman akan dibuat hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.